Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kita sambung lagi kita punya forex trading. Sebelum ini kita dalam belajar mengenai technical analysis dan subtopiknya adalah SNR ataupun support and resistance. Okay, sebelum ini, dalam video sebelum ini, siri yang ke-13, kita sudah mengenali lah apakah itu support, apakah itu resistance, bagaimana kedudukan mereka berdua itu dan juga apa function mereka. Okay, secara kasarnya kita kenal lah kan dua tu macam mana, dan kita akan mengupas lagi dalam video kali ini, siri yang ke-14, mengenai apakah yang berkait dengan SNR ini, support dan juga resistance. So guys, jom let's go. Okey, technical analysis iaitu SNR. Okey, senang ceritanya support and resistance lah kan. So untuk video kali ini kita kupaslah apa yang berkaitan dalam support and resistance. First of all, dia sebenarnya ada banyak benda yang akan berlaku dalam support and resistance. Cuma video kali ini saya nak terangkan dalam mengenai iaitu dinamakan sebagai retracement. Okey, kita cakap dahulu mengenai retracement. Apakah itu retracement? Retracement ini adalah satu dinamakan activity price action pullback. Okey, dia macam satu tindakan lah daripada harga itu, selepasnya dia stop kejap, dia ambil take break. Retracement ni kiranya dia ambil take break dahulu dan dia ambil lajak untuk meneruskan lagi dia punya perjalanan, ataupun dia ambil take break dan menghilangkan dia punya flow dia. Contohnya macam asalnya downtrend tapi dia mengubah dia punya trend itu. Tapi jaranglah berlaku kan retracement, dia akan berlakulah benda lain. Tetapinya retracement ni kebiasaannya dia akan berlaku secara pergerakan yang kecil, secara minor saja, dan juga dia punya pergerakannya itu hanya untuk take break saja dan akan flow ikut downtrend. Contohnya lah kan. Okay, kita tengok dekat chart belakang ini sebagai contohnya. Okay, support dan resistance. Seperti dahulu kita tahulah support ini duduknya di bawah dan zonnya itu pun di bawah, zon beli. Okay, zon beli. Manakala resistance, rintangan ini adalah zon untuk kita jual. Okay, settle yang tu. Manakala retracement yang kita nak bincang ini adalah pada harga yang nombor 4 ini. Okey, harga nombor 4 ini. Okey, kita nak bincang kat sini. Bila harga yang sedang turun naik yang gerak tu, dia turun je, okey, dia sudah turun, katakanlah okey, saya tengah bergerak ni, dia turun je, okey, dia sudah kena pada harga sebelumnya itu. Okey, bila dia sudah kena harga sebelum itu, maka harga yang telah dilakukan oleh penjual, iaitu jual, harga turun kan, harga turun tu baru masuk harga jual. Maka bila sudah harga jual, dia nak take break dahulu. Maksudnya dia akan mengambil harga di mana dia nak buat peluang untuk meletakkan harga yang mahal. Lebih kurang cerita. Jadi bila dia nak buat satu macam perhentian, satu harga yang nak ambil
profit daripada harga yang sedikit mahal, okey, maka dia akan penaikkanlah harganya itu. Akan tetapi nombor 4 ini kita boleh decide yang bahawasanya dia hanyalah semata-mata retracement sahaja, bukanlah dia nak untuk mengubah ataupun menghilangkan harga asalnya itu, okey, ataupun menetap kembali harga mahalnya itu. Senang ceritanya, harga asal yang paling mahalnya nombor 2. Okey, harga yang paling mahal yang keduanya nombor 4. Dia macam ranking lah. Yang pertama dia letak harga mahal tu nombor 2. Contohnya RM2. Okey, lepas tu dia pun tukar lah RM1.50. Contohlah nombor 4. Jadinya kenaikan ni jangan sampai untuk satu tahap RM1.50 kan. Saya kata RM1.50, nak sampai RM1.50 tu dinamakan tindakannya harga itu adalah retracement semata-mata. Okey. Jadi bila retracement, kita tahu yang flow downtrend ini masih berjalan. Kita janganlah terikut-ikut dengan tindakan yang dibuat oleh price itu. Yang macam kalau dia sudah naik, okey, kita pun macam okey dah tukar trend ni. Bukan, jangan mudah terpedaya. Kita tengok dahulu adakah ini semata-mata retracement ataupun akan mengubah trend. Lebih selamat jangan trade tengah ini. Trade pada nombor 4 ini, biar tahu confirmation. Okey. So bila tahunya nombor 4 ini retracement, apa tindakan kita? Adakah kita nak sell terus ke ataupun kita nak biar dahulu? Itu terpulang masing-masing. InsyaAllah kalau ada masa saya akan teranglah. Okey. Jadi kita tengok contoh paling mudahnya Euro USD. Ni adalah video sebelum ni kan. Kita buat lorek sikit untuk mengenali mana support, mana resistance. Okey. So manakah beradanya retracement pada kawasan ini yang terpapar dekat skrin anda ni. Okey. Satunya kita buat flow dahulu. Kita buat flow downtrend dahulu. Okey. Start pada tinggi sampailah hujung. Okey. Macam itu. Barulah kita nampak. Kalau kita tak buat apa-apa, kita kadangnya tidak nampak. Tapi melainlah, okey, kecualilah orang yang sudah mahir, dia tak buat apa-apa pun kita nampak. Okey, ni sell, ni buy, ni sell, ni buy. Itu memang betul-betul sudah mahir. Orang memang power gila dah buat forex ni kan. Tapi kalau kita tak erti apa-apa, kita buatlah lorek-lorek dahulu. Itu dinamakan sebagai praktik lah kepada diri kita ni. So maka bila kita buat macam ni, kita nampaklah di mana berlakunya retracement dalam downtrend ini. Okey, satunya dekat sini. Okey. Kita tengok kotak yang bergerak ni. Satunya dekat sini. Okey, dekat sini. Satu lagi dekat sini. Dua kali. Okey, dua kali sebelum dia melepasi downtrend itu. Kerana apa? Kerana kita tengok contoh ni, dia hanyalah seperti yang saya katalah kan, dia hanyalah sebagai ambil gas ataupun ambil tenaga dia kan, sebelum dia nak sambung jatuh tu, dia buat dulu naik, lepas tu dia turun jatuh balik. Macam dia ambil tenaga kan. Jadi kalau tengok sini pun sama juga. Turun je, turun tu padu, turun, lepas tu dia naik. Dia ambil gas dahulu, lepas tu dia turun balik. Ini dinamakan sebagai retracement. Dia pergerakannya hanya kecil sahaja, tidaklah sampai melonjak ke atas, tidaklah sampai
akan mengubah trend. Kalau mengubah trend, ni tidak dipanggil sebagai retracement, dia akan panggil istilah lain. Okey, tapi untuk video kali ini saya nak kupaskan mengenai retracement sahaja. So, bila macam ni, retracement macam ni, kita pun sudah confirm yang bahawasanya ini adalah retracement, InsyaAllah berkemungkinan kita pun bolehlah nak sell. Kemungkinan, saya tidak memastikan, tapi berkemungkinan. Kerana apa? Kerana kita sudah meletakkan zone sell, zone yang di mana support resistant. Okey, zone resistant, di mana zone resistant itu merupakan zone untuk kita sell, kan? Jadi bila nampak je retracement berlaku, maka kita pun mengambil peluang lah, carilah peluang untuk kita nak sell. Okey, maka ini juga dinamakan sebagai retracement. Kerana apa? Kerana satunya tidak melepasi trend yang sudah ada, dan juga dia hanya meneruskan dia punya flow. Okey. Yang keduanya pada terletak di sini, kan? Yang saya kata terletak di sini. Kerana apa? Kerananya dia hanya untuk sama seperti yang saya kata, dia nak ambil tenaga untuk meneruskan lagi sebelum dia mengubah trend. Dia maknanya dia tidak jadi, dia terbatal dia punya penebusan downtrend tu, tapi dia meneruskan lagi penurunannya. Nampak tak? Dia macam ada lagi tinggi. Okey. Jadi macam itulah retracement. Dia hanyalah pergerakan kecil yang berlaku untuk meneruskan terjunan ataupun kenaikan. Okey. Kalaulah kita nak buat satu kepastian yang akan mengubah trend, mungkin berlaku, cumanya dia tidak panggil lagi retracement. Kita kena fahamlah, dan kita kena biasakan istilah-istilah itu. Okey. So kali ini saya rasa sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video seterusnya, dalam mengupas support and resistance ini, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.